ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan keagungan dan kebesaran Allah, bila Allah Tuhan yang wajib al-wujud, al-khaliqul alam, yang maha kuasa, yang mengadakan, yang mengatur, yang menggerak bagi sekalian alam ini, termasuk diri kita dari kalangan makhluknya yang bangsa manusia ini. Tidak ada lain tujuan Allah menciptakan semua ini melainkan untuk Allah Ta'ala nak menunjukkan, Allah Ta'ala nak membuktikan kewujudannya, kekuasaannya, kebijaksanaannya, kesempurnaannya dan segala kemuliaan asma'nya. Alhamdulillah, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, maka dapat kita bersama-sama pada malam ini. Kerana Allah Ta'ala Ia menggerak dan menghadirkan kita, sungguh dengan usaha dan ikhtiar, dengan asbab musabab kita berkehendak, berkemahuan kepada suatu tempat ibadah dan majlis ilmu. Tapi tidaklah dengan usaha ikhtiar kita yang memberi bekas, maka Allah Ta'ala jugalah yang memberi bekas. Artinya dengan kudrat Allah lah kita sampai pada hari ini. Dengan kehendak Allah lah kita duduk dalam majlis ilmu, dan kita terus berhajat dan bermohon kepada Allah. Moga Allah memberikan kita limpahan kefahaman ilmu, dan daripadanya ini bertambah keimanan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan akan menyuburkan perasaan kehambaan kita, yakni hati kita dibersihkan oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita sambung lagi pengajian kita pada kitab Allah Syariat Hakikat Suatu Penghuraian ini. Kat mana kita dah? Muka surat tajuk baru dah, surat 37. Kesifat iftikar lagi. Ada tanda. Haji kita ada tanda. Termasuk tauhid setinggi-tinggi ibadah, surat 37. Situ. Ya, betul dah. Surat 37, tajuknya tauhid setinggi-tinggi ibadah. Baik. Seperti biasa, kita mula dulu dengan sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk sama-sama kita memohon dan meraih rahmat daripada Allah Ta'ala. Rahmat yang paling besar ialah dengan kewujudan baginda. Baginda adalah rahmat harakatul wujud. Setiap harakat daripada kewujudan makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini adalah sumber dari kewujudan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak kerana baginda, nescaya Allah Ta'ala tak akan ciptakan segala yang lain. Taulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kerana baginda telah disebut Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus kau wahai Muhammad untuk menjadi rahmat, untuk membawa rahmat yang berkekalan bagi sekalian alam. Alam tidak akan berkesudahan, yakni alam syurga, alam akhirat. Itulah alam yang abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itulah lebih baik bagimu dan kekal. Ya. Allah mengekalkan akan alam ini yang satu ini, iaitu alam akhirat, untuk hamba-hambanya. Dengan rahmat siapa? Dengan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirat kita tak tempuh lagi, tapi rahmat tu sudah Allah beritahu dengan rahmat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rugilah orang yang tidak mengejar rahmat baginda di atas dunia ini, kerana sebentar lagi dia akan menempuh di alam akhirat. Maka dia nak selamat dengan rahmat siapa kalau tidak dengan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka marilah kita terus mengejar, memohon dan meraih rahmat ini melalui selawat ke atas junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama dengan selawat tafrijiyah, insya-Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المؤلف الشيخنا والدنا المالك Syekh Ibrahim Muhammad Asy-Syatari Fakir ilallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tauhid setinggi-tinggi ibadah. Wahai para pencinta Allah, jumhur ulama al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah mentafsirkan iman itu dengan tasdiq. Tasdik, nota kaki di bawah kita lihat. Ta'rif iman pada bahasa ialah tasdik, yakni membenarkan. Manakala pada istilah pula ialah membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang diketahui secara daruri, secara mudah, yang secara dipaham oleh akal. Ya Asyah As-Sawi ala Jawharah At-Tauhid. Iman dibahagi pada 5 kategori. Pertama, iman taklid, iman yang terbit daripada meyakini perkataan guru. Yang kedua, iman ilmu, iman yang berdasarkan dalil-dalil. Ketiga, iman ayan, iman yang diperolehi berdasarkan hati selalu muraqabah pada Allah. Yang keempat, iman haq, iman yang diperolehi dari sebab musyahadah, menyaksikan Allah dengan mata hati. Yang kelima, iman hakikat, iman yang diperoleh daripada keadaan fana yang lain daripada Allah dan tiada bersaksi kecuali kepada Allah, kepadanya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah di atas segala nikmat yang Allah kurnia kepada kita, dengan kita memperbanyakkan ingatan yang berbentuk dengan zikrullah. Sebab Allah perintah suruh kita washkuruli fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu ingkar ataupun kufur. Ayat ni kalimah zikir dan kalimah dia berkait dalam satu ayat ni. Bahasa kita kata dia berekeh lah. Nah, ingat dan syukur. Maka orang yang nak syukur pada Allah kena ingat pada Allah. Orang yang bersyukur ni tentu dia ingat pada Allah. Apa benda sekalipun yang dia kecak nikmat tu, bila dia syukur, dia akan ingat pada Allah. Ingat, bila ingat saja itu tanda syukur pada Allah. Kan saling kait. Jadi ingat ataupun zikrullah ini, sama ada ingat zikrullah itu pada lisan
Zikir itu pada hati, zikir itu pada nafas, ataupun zikir itu pada hati rohaninya. Jadi zikir lisan, zikir qalbi, zikir nafas, zikir rohani. Itu martabat pembelajaran zikir. Itu masuk ke lain lah dulu, cerita saja dulu sebut. Jadi kita banyak dalam keadaan begini, dalam keadaan majlis ilmu gini, kita kena banyak zikir hati. Hati itu yang hidup dengan Allah, 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 Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan hati yang berzikir ini Allah berikan ketenangan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Hati yang tenang inilah akan dapat mudah menyerap kefahaman ilmu Allah Ta'ala, insya-Allah. Baik, kita masuk malam ni tajuk tauhid setinggi-tinggi ibadat. Dia masih lagi dalam perbahasan yang mana nanti kita akan jumpa ke depan pembahasan tentang pembagian tauhid lagi. Masih lagi dalam bab bicara sambungan lagi pada start daripada sifat-sifat Allah, sifat 20, memahami tentang keadaan Allah dan makhluk. Kemudian kita masuk pembahagian sifat ketuhanan, istighna, iftiqar. Mudah-mudahan ada hak kita boleh jerat dah lah, boleh kejar, boleh pegang dah situ. Sebut tentang perbahasan ketuhanan ni, mana kita boleh jazam lah. I'tiqad kita tu, pegangan kita tu, insya-Allah. Jadi tauhid artinya mengesa Allah Ta'ala. Mengesa artinya tidak syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah dengan sesuatu. Itu kita maklum. Tak mensyirik Allah dengan sesuatu selain daripada Allah, maknanya makhluk dia. Tak menyembah batu berhala, tak menyembah api, pohon, kayu dan sebagainya. Dari segi zat, tak menduakan zat Allah, tak menduakan sifat Allah, tak menduakan af'al Allah. Bahasa lama kata sezat, sesifat, seaf'al. Se tu maknanya esa lah. Sezat, sesifat, seaf'al disebut. Ini maksudnya mengesakan Allah, mentauhidkan zat Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan af'al Allah. Asma' itu termasuk dalam sifat dah. Mengesakan Allah pada zat kita faham dah. Tak menyekutu Allah dengan sesuatu benda. Mengesa Allah pada sifat. Kita kata dan arti katanya tak menduakan sifat, yakni yang disebut dalam sifat ma'ani itu kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' bahasa kalam Allah Ta'ala ini dengan yang lain. Maknanya masih Allah selain daripada Allah tak ada sifat ni. Nafikan sifat ni pada yang lain daripada Allah. Hanya yang milik sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' bahasa kalam ni Allah juga. La ilaha illallah. Tidak ada sifat bagi makhluk, sifat hanya hak Allah. Gitu. Namun hak sifat dengan hak af'al ni dah. Begitu juga af'al, menafikan segala perbuatan yang lain selain daripada perbuatan Allah yang berlaku pada alam ini, yang boleh buat hujan siang malam, boleh buat panas terik dan sebagainya, Allah Ta'ala semata. Menafikan hak perbuatan ini artinya tidak ada perbuatan lain yang boleh buat seperti Allah. Yang lain selain daripada Allah diperbuat. Diperbuat. Yang buat hanya Allah semata-mata yang buat. Yang melakukan, pemilik segala perlakuan, Allah milik. Hak lain diperlakukan. Walaupun ramai situ 7-8 ekor. Tak. Wak dimang, pok dogo ke apa ke, benda nama lagi. Apa-apa nama lah situ dah. Wak yoh ke apa nama. 7-8 ekor duduk situ tu. 7-8 ekor kita panggil. Hanuman ke putih ke? Hanuman ke putih. Model ni tak kenal dah. Tapi hak milik, hak main, hak buat ni nayang terbang duk belawang sama dia seorang je, Tok Dalang tu. Tok Dalang tak boleh ramai kot. Tok Dalang dua orang, skrip lain. Skrip lain lalu. Skrip lain. Suara wak dogo lain tu, bit suara Pak Dimang lain.
Faham kita gitulah. Kias dia. Alam ni walau banyak bahasa, tengok pokok, pohon, kayu, angin, manusia, binatang, haiwan dalam laut atau udara, tak ada harap. Hak jom buat je. Allah Ta'ala je jom buat je. Jom gerak lagu mana ni dalam satu saat ni. Cuba renung dalam satu saat ni. Macam-macam gerak, macam-macam pergerakan ni. Daripada alam kecil ni sampai alam besar tu, galaksi tu kita kata. Awak boleh tengok dengan mata kasar lagi. Langit pertama tak sampai lagi. Tak apa lagi, tak khabar lagi. Orang duk tengok galaksi, Bima Sakti semua, khabar atas langit pertama lagi. Kau ni duduk alik sana langit, tak lagi. Apa itu duduk bawah ni, tak nampak. Bintang-bintang awak disebut dengan tadilah istilah tu. Galaksi apa semua tu jenis-jenis perkumpulan bintang lagi tu. Langit dah tumbuh lagi. Itu dah nak capai kita tu. Langit kedua, ketiga, keempat, lima, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi bertemu dengan Allah. Tak nak capai kita. Bukanlah bertemu dengan Allah, Allah duduk atas nur. Dah. Itu. Balik semula tentang tauhid ni. Esanya pada perbuatan ni perbuatan Allah Ta'ala juga. Namun perbahasan tauhid akan kita faham ke depan. Tauhid itu bukan sekadar mengiktikadkan demikian yang kita katakan tadi, tetapi hendaklah ingat, hendaklah tahu. Tahu, hendaklah ingat, hendaklah rasa, hendaklah pandang. Ini sebab tauhid. Hak kita sebut barang tadi esa pada zat sifat asma, itu barang i'tiqad, barang baru cerita pegangan bila tak yakin, ilmu yakin. Dah habis situ, dah habis lagi. Kerana perekat perjalanan tauhid itu ada 3 lagi hak kita kena khabar naik. Kena bagi 3 lagi. Ingat, rasa, pandang. Baru tahu ni. Baru pekat tahu kita tadi tu habis tu sifat 20 istighna iftiqar, baru martabat tahu. Ingat tak ingat molek lagi. Tanya baru ingat, tak tanya lupa. Ingat Allah tak? Masa ni ingat Allah tak? Tanya ingat Allah. Tak tanya ingat benda lain tu. Aduk ingat Allah, baru ingat. Tu fazakir wa zakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, kerana peringatan tu manfaat bagi orang beriman. Peringatan apa yang sepaling afdal ingatan ialah mengingatkan kepada Allah, membawa manusia itu ingat kepada Allah, sama ada dengan zikir, sama ada dengan ilmu, sama ada dengan merenung, menyaksikan kebesaran Allah dan sebagainya. Maka itulah setinggi-tinggi ibadah. Syarah tajuk aja dulu ni. Itulah setinggi-tinggi ibadat. Dalam banyak-banyak ibadat. Dan kita tanya ibadat pula ia terbit dari mana? Ia terbit daripada keimanan. Kalau orang seorang tetap beriman kepada Allah dan Rasul, maka dia tak akan buat ibadat ni. Dia tak buat ibadat. Maka kita kata ibadah badaniyah lah, ibadah jasmani, ibadah pada perbuatan. Ibadah tu merakumi ibadah pada i'tiqad, ibadah pada perbuatan, ibadah pada hati. Ibadah pada i'tiqad namanya keimanan, ibadah pada perbuatan ini namanya Islam, ibadah yang padanya hati itu namanya ihsan. Maka ibadah inilah perlambangan beragama. Seorang yang beragama, nampak tanda dia pada ni? Ibadat dia. Orang yang tak beragama, tak ibadat dia. Tak semayang bang dia ni, tak ada agama, macam tak ada agama. Macam orang pangan dalam hutang ni. Tak ada ibadat. Ada, itu contoh. Ada ibadat hak paling tinggi sekali. Kita baca tadi, kalau iman, Islam, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf, maka ibadat tauhid lah ibadat yang paling tinggi. Kerana segi martabat ilmu pun, ilmu yang paling tinggi sekali ialah ilmu tauhid. Atau ulama sunnah kita kata, kalau tanya ilmu martabat ilmu apa paling tinggi? Ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab ilmu tauhid, ilmu yang membicara kira cara tentang zat Allah Ta'ala, tentang sifat Allah Ta'ala, tentang af'al asma' Allah Ta'ala.
Ilmu lain dia tak berkira bicara, tak bahas tentang zat, sifat, asma Allah. Ilmu lain bahas tentang perkara yang berkait dengan dia. Ilmu ibadat tentang ibadat fiqh, bahas tentang bermula dari bab taharah, bab jenis-jenis air, jenis-jenis najis, bab berwuduk, bab bersuci, bab istinja, bab tayamum, bab solat. Tu dia bicara tu. Dalam tu dia tak campur dengan perbicaraan zat Allah Ta'ala. Zatnya bagaimana? Laisa kamislihi syai'un. Tak bicara situ. Huwal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Dia tak sebut dalam bab fiqh tu. Dia sebut dia dalam bab tauhid. Maka mana tinggi berbicara tentang kedudukan martabat ilmu, bicara tentang zat Allah dengan bicara bab bersuci, bab taharah ni. Tentu tinggi bab ni. Tu kedudukan dia. Maka sebab tu kita kena tahu kedudukan ilmu tauhid ni ia mulia, amat mulia di sisi Allah Ta'ala. Kan bicara tentang zat Allah Ta'ala. Jadi dalam bab ini, dalam tajuk ini, kerana apa disebut tauhid setinggi ibadat? Kerana dia membicara tentang kedudukan iman, tahapan-tahapan iman, dan juga pembahagian martabat tauhid nanti. Peringkat-peringkat tauhid yang kita sebut dah awal tadi, tahu, ingat, rasa, pandang, akal, hati, rohani, nurani. Martabat dia tu ilmu, amal, rasa, pandang. Jadi dia belakang kalau nak bilang gitu boleh buat bilang je, tapi kau nak kedudukan martabat tauhid pada kita ni, pertama akal. Lepas selesai akal, selesai dah lah ni kita ngaji sifat 20 dah, insya-Allah taala selesai dekat selesai martabat akal. Martabat hati pula, tauhid peringkat martabat hati pula. Tauhid peringkat perbuatan, martabat hati. Kemudian martabat ruh, kemudian dalam lagi sir. Peringkat tauhid. Baik. Wahai para pencinta Allah, kata muallif guru pengarang kitab kita. Wahai para pencinta Allah, orang yang mencintai Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Dalam untuk mencintai Allah, mendapat cinta Allah, ialah dengan benar pegangan kita terhadap Allah. Benar etikad kita, pegangan kita tentang Allah tu kena benar, baru mendapat cintaan Allah. Main pegang Allah duduk atas langit, macam mana nak dapat cinta Allah? Aina Allah? Fis sama', Allah atas langit. Kita jawab, la, Allah ma'ana, Allah dengan saya. Padang. La fis sama' fil ard, kita kata. Allah duduk langit, Allah di bumi. Gendah dia kata. Mari dia pula, Allah ma'as sabirin, Allah dengan orang sabar. Habis pula. Dia jawab macam mana? Itu ada disiplin ilmu dia, ulama susung dah. Jangan buat pakai akal kita. Akal kita tak boleh nak cerak, tak siapa. Akal orang awam ni, jangan baca terjemahan Al-Quran tu buat hukum halu. Jangan. Itu semua ilmu perlukan alat-alat dia, disiplin-disiplin dia yang begitu, sistem dia itu begitu teratur, tersusun. Maka situlah ulama bagi yang disebut dengan ayat-ayat hukum, ayat-ayat mutasyabihat. Maka jalan ini, jalan ulama ahli sunnah yang disebut dengan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kita cinta kepada Allah, kita kena cinta pada Rasul. Nak dapat cinta Allah, kena mendapat cinta Rasul. Nak dapat cinta Rasul, kena dapat cinta pewaris Rasul. Jangan main Al-Quran hadis, mana dalil. Isu sekarang ni lah. Cakap bab begini-begini, dalil tak dalil. Dalil tu maksudnya Al-Quran hadis. Hak tu dalil hak tertinggi sekali. Dah patut ijma' ulama, qiyas ulama, tak jadi dalil ke? Tak jadi sumber hukum ke? Masuk dalil sini juga boleh kita dikata hukum tu mari daripada mana? Hukum ni mari sandaran di mana? Sesuatu amal ibadat ni, hukum yang dikatakan boleh tak boleh ni, sumber dia mari mana? Sumber hukum,
Maka di dalam agama sumber hukum yang besar, yang utama, yang teratas Al-Quran hadis. Kemudian ijma' ulama dan qiyas. Jadi ulama ni kita nak tinggal. Qiyas ulama ni tinggal sebab dia bahagian daripada sumber hukum. Jadi kalau orang minta dalil dengan kita Al-Quran hadis terus, nyata dia tak faham disiplin ilmu, dia tak mengaji. Dia orang jahil tanya kita begitu. Kalau dia orang ngaji, dia tak tanya kita, dia tanya ahli zikri lah, dia tanya ahli ilmu. Dia tak salah bertanya dalil, tapi bertanya kepada ahli dia. Dan pula kita tanya tujuan apa? Sebab kita nak tahu dalil. Kita kata kita nak mengkukuhkan dengan amal tu, kita nak jadi tahqiq. Betul lah amal ni, amalan ni boleh beramal, ibadat ni boleh buat. Maka kita ni martabat mana? Martabat orang awam ke, martabat orang khawas ke? Kalau dalam martabat ni kita orang ibadat, orang awam je ibadat ke, kita level mufti, kita level atas lagi mujtahid, ulama tu mujtahid. Kita orang awam je, orang kampung je, kerja banyaknya je kampung. Dah waktu mana mari tanya dalil. Ada tak tempat kita boleh minta dalil? Ada, kita ulama kita. Dalil bagi orang awam, dia tengok perbuatan ulama, dia dengar perkataan ulama, cukup dah. Ulama kata boleh. Tak usah usul lah. Dah boleh tu ayah, mana sumber dalil dia? Tak ayah tendang mu dengan buah sepelek dia. Mu nak beramal ke, mu nak buat tanya dalil? Nak beramal. Aku kata boleh beramal. Cukup. Ulama dulu, para aulia dulu, dia tak menyibukkan orang awam dengan dalil-dalil. Sebab tu kitab-kitab dia tak nipis, dia bahas itu hak hukum-hukum, hak wajib, hak haram, hak mustahil, hak mana, hak makruh, hak haram, situ dia jelas. Ada tempat tu yang boleh dia sertakan dalil, dia sertakan. Kalau hak sudah jelas dalil tu dalam Al-Quran, dalam hadis, boleh bawa mari. Biasanya hak tanya begini ni, dalil ni, bila benda tu benda berkaitan dengan khilaf. Dan contoh kita bawa dalil berkaitan dengan tahlil, talqin, baca Yasin 3 kali nisfu Syaban. Ini isu-isu yang boleh buat jadi isu khilafiyah, yang ulama dah menetapkan, selesai dah. Sebab masing-masing tu ada dalil dia. Cuma dalil dia bagi orang awam tak perlulah. Mu tengok tok ayah buat 3 kali baca Yasin, buatlah. Dia ada sandaran dia. Gitulah contoh. Ada jumhur ulama kita, ulama al-sunnah, al-asy'ariyah, al-maturidiyah. Kita tak mau sebut pula asy'ariyah, maturidiyah ni sebelah sini ngulang sini, panjang balik macam asalah. Kita tengok, kalau nak tengok balik asy'ariyah, maturidiyah, buka balik kitab kita, muka surah 3. Ustaz khabar situ je. Surah 3. Boleh tengok balik. Kita nak baca sikit lah, ambil berkat. Kita kasih pada ulama ni, kita baca kisah dia, biografi. Pemain bola tahu biografi dia, tahu. Main bola, siapa dia tahu, jaga gol Pahang ni, kita pun tak tahu mana dia. Tahu ada. Ada contohnya. Siapa dia tahu, ulama Asy'ariyah Maturidiyah sebut pandai tapi tak kena. Tak kena. Ngaji biar kena tuang. Siapa Asy'ariyah Maturidiyah? Ni ulama kita. Ulama mazhab tauhid dalam ahli sunnah wal jemaah. Disandarkan kepada nisbah nama dia. Dah bila lahirnya? Asy'ariyah ini ialah disebut Asy'ariyah itu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Asalnya merupakan penganut fahaman Mu'tazilah. Kalau kita tengok atas tu, kita baca atas tu. Jadi dia yang menyusun kaedah sifat 20, disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala 260 Hijrah sehingga 324 Hijrah. 324 Hijrah artinya lebih kurang dalam 200 tahun lebih dengan Nabi. Dekat ngak lagi 200 tahun. Kita 1400 tahun loh. Jadi ini disebut ulama salaf. Inilah salafus soleh ni. Inilah antaranya Asy'ariyah. Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah taala lahir 238
dan wafatnya 333 Hijrah. Mereka berijtihad bahawa akidah salaf, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, cukuplah difahami hanya dengan 13 dan 20 sifat menjadi tunjang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Situ kita ambil. Tu bawah tu sejarah dia panjang. Jadi Imam Hasan Asy'ari ni di Basrah. Ketika itu Basrah ni di Iraq. Ini masa ketika zaman Khilafah Abbasiyah. Dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi di sebelah mana? Dia di sebelah Samarkand. Samarkandi disebut. Belah mana ni Samarkand? Ni belah Halik Rusia ni. Di Samarkand. Di belah Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kongostan, Kyrgyzstan, itu semua tu. Tu harta bapa di luar negara tu. Tu di belah Halik ni, belah Halik Rusia ni. Sebab tu belah-belah Halik ni tak ada Wahhabi. Tak ramai Wahhabi. Asal dia belah Uzbek, belah Rusia, belah Chechnya tu, Chechnya apa semua tu. Tu semua tu Ahlus Sunnah wal Jamaah tu. Bahkan Sufi, tarekat Sufi. Kan boleh lawang Rusia tu. Mujahidin amal, mujahidin yang syahid betul. Chechnya apa semua tu. Dia Ahlus Sunnah maka Sufi. Belah-belah Halik tu. Di Uzbekistan dan sebagainya. Wahhabi ni belah Halik ni Saud, belah Hijaz ni, belah Arab Saudi, belah Madinah, belah Najaf. Tu konsert baru ni tu. Halik dia kan tu. Kat mana orang ni? Apa nama tu? Tak ingat tempat. Tu semua. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari belah ni, belah Iraq, belah Baghdad, belah Basrah. Itu membawa turun kepada blok ni di Mesir, ada apa semua dan sebagainya, di Syam, di Syria. Jadi siapalah kita ke Nusantara, dua aliran yang benar ini, iaitu Asy'ariyah Maturidiyah, menghimpun perbahasan sifat 20 ataupun sifat 13 dalam tu belaka, 13 sifat, 20 sifat. Baik. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari balik mula kita pusat 37 itu. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi ni dia mengistilahkan iman ini dengan makna tasdik. Iman, maka beriman kepada Allah dan Rasul serta perkara-perkara yang berkaitan dengan sam'iyat, beriman kepada Allah dan Rasul serta hari akhirat. Itu sam'iyat lah. Hari akhirat kecil kita mati. Peristiwa sam'iyat ni selepas kita mati. Bahkan dia dah masih hidup ni sam'iyat ni, dia berkaitan dengan qada dan qadar. Sam'iyat, benda barang kita tak tahu 5 minit lagi benda apa kita, takdir kita lagi benda apa. Cuma Nabi khabar dah, apa yang berlaku kepada kamu baik dan buruk atasnya daripada Allah, kamu kena beriman. Dan perkara-perkara yang disebut tadi iluhiyah, nubuwat, sam'iyat ini, perkara keimanan, dia bahagikan kepada 5. Pertama, iman taklid. Iman yang terbit daripada meyakini perkataan guru. Iman taklid. Jadi kita malam ni tak ada lah iman taklidnya, lepaslah ke dah. Hak iman, apa maksud iman taklid? Kita boleh sebut gini, iman ikut-ikutan. Iman ikut perkataan guru dia. Jadi iman taklid ni dia ada hak dia. Hak pekat taklid pertama ni sebelum akil baligh. Sebelum aqil baligh, iman taklid ni iman anak kita, iman kecil-kecil. Tanya dia bab ketuhanan, Allah ada tak? Ada. Allah ada dah ni? Tahu. Bagus jawab tahu, dah tahu. Allah ada dah ni? Dah tahu. Maryam ni seorang lagi, Allah ni atas langit. Kita pun tanya dia, ikut siapa kata atas langit? Ayah ke apa? Ataupun mak ke apa? Adik dengar dua ni, Tuhan duduk atas langit. Pak dara kita ke bawah. Macam tu. Mana dia percaya Tuhan ada, dia beriman. Iman tahap budak tadi ni, dia taklid kepada perkataan guru dia. Guru dia pula pak saudara dia hak pegang dengan faham Tuhan tu bertempat. Ini bertempat lah. Masa kita tanya dia umur berapa? Umur 9 tahun.
Jalanlah dia setahun ke setahun sampai ke setahun, tak ngaji-ngaji, tak belajar-belajar bab tauhid, sampailah dia akhir balik umur 15, situ lelaki ni. Pas masuk umur 15, maka wajib selalu atas dia menanggung dengan beban syarak, dosa pahala. Maka perkara pertama sekali wajib atas dia lepas ialah mengenal Allah Ta'ala dengan dalil, dengan ilmu, bukan ikut-ikut. Kalau dia pegang kat dalil ikut, maka selama mana dia berpegang itulah dia berdosa. Mana cek anak-anak kita. Lepas tu orang tua kita dulu mau cek-cek begini, ya gaul dah ke sifat 20. Allah wujud hidang bakar mukhalafat ngapa dah sepak batu tukar nombor lalu. Dia betul lagi. 324 324 sepak batu 423. Ngapa wujud hidang bakar wing apa? Dia tak faham lagi pun. Allah wujud, Allah hidang, Allah bakar, Allah kuasa. Bahkan kata setengah ulama kita, kalau anak-anak kita kecil-kecil ni tanya kita lah soalan. Umur 6 tahun tanya, ayah Allah duduk di mana? Allah di mana ayah? Umur 6 tahun tanya dah gitu. Didik molek jadi ulama ni, bagus ni, otak cerdik ni. Umur 6 tahun tanya dah, abang mu 16 tahun tak tanya Allah duduk di mana? Nampak beza tu. Tanya Allah duduk di mana? Kita nak khabar lah tu. Allah ada tapi tak nampak. Tidak nampak Allah Ta'ala. Allah nampak kita. Dah duduk di mana? Allah dah duduk di mana? Di mana pun dah kita dah nampak dia. Kita nak khabar dia di mana, macam mana. Adik nampak ayah duduk mana? Atas kursi. Lah ayah atas kursi. Dah Allah kita tak boleh nampak dia. Kita nak kata duduk mana. Simple je. We contoh dengan hak dia boleh nampak ni. Akal budak kan. Ada setengah guru kita, dia bawa budak, dia pergi tunjuk, tunjuk langit. Allah atas langit dok, atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi pada langit atas lagi. Syubhah jadi. Syubhah di atas kita lah, budak tu dia tu lagi. Tapi mengikut tahap, bahkan kata harus, bersasarkan kepada khilaf berkaitan dengan hadis seorang jariyah. Hak ni hak golongan Mu'tazilah, Wahabiyah, Wak Sandarang ni. Apabila Nabi tanya kepada jariyah seorang hamba, kepada dia aina Allah, maka dia tunjuk atas gini. Nabi kata benar iman dia. Maka situ ulama dia bahas bahawa Nabi membenarkan dia kerana yang dimaksud itu dia menunjuk bukanlah Allah tu di langit, mana Allah tu maha tinggi, tidak tercapai. Jadi itu hujah dia. Kita boleh kata juga ajar anak kita Allah maha tinggi dia, tak tercapai. Tapi ayat tu pun macam standard dah. Macam ayat ngaji orang-orang tu dah. Kita kata Tuhan tak nampak, tak boleh kita dah nampak Allah. Tuhan ada. Tak nak apa. Angin ada tak bawa dekat angin ada. Adik nampak tak angin? Tak nampak. Gitu ni. Ni Allah ada tak nampak gitu. Yang dia pegang tu dulu Allah ada tapi kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Allah ada, kita tak dengar dia cakap, kita cakap dia dengar. We faham gitu. Lepas tu orang dulu dia pak perkara je. Allah ada, Allah tahu, Allah ingat, Allah tengok, Allah dengar. Allah tahu, Allah tengok, Allah dengar. Tiga perkara dia. Gilah nak main. Nak pergi mana? Nak pergi Padang. Nak pergi main bawah kat pelang orang. Mu jangan ambil bawah pelang orang. Ayah tak tengok tapi Allah tengok. Allah tahu, Allah dengar. Duk cakap sama-sama kawan ni nak ambil suti dua. Tu dia. Maka sebab tu taklid ni, jika dia bertaklid kepada guru yang betul, betul lah pegangan dia. Kalau dia bertaklid kepada guru yang salah, salah dah. Hak dia akhir balik. Lepas akhir balik, dia sudah mukallaf. Dia wajib menanggung beban syarak, dosa pahala, dan dia wajib beriman kepada Allah dengan dalil ilmu dah, dalil akal dia dah. Yang benar. Dah kalau dia masih taklid, lagi. Ulama kita kata il kullu man qallada fit tauhid aymanuhu la yakhlu min tardid. Setiap orang yang taklid dalam ilmu tauhid, maka imannya masa ketika itu
tidak sunyi daripada mempunyai keraguan. Ni boleh tengok muka surat 1 dalil dia Ustaz baca dalil dia tu, iz kullu man qallada fi tauhid aimanu la yakhlu min tardi. Siapa kata ni? Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu taala. Ya, kalau ngaji kitab Arab, anak-anak kita balik Mesir dia ngaji kitab Jauharatut Tauhid, kitab tauhid, Jauharah Tauhid tu, ni Syekh Ibrahim Al-Laqani. Itu dia sebut. Jumpa? Jumpa. Tak jumpa? Tak jumpa ni balik-balik rumah Surat 1 ada matang dia situ. Kita nak kait tu hubungan dia tu dengan iman taklid. Kalau kita belajar malam ni, syarah dia tu duduk situ, muka surat 1 tu situ. Id kullu man qallada fi tauhid. Siapa yang taklid dalam ilmu tauhid, iman dia ragu. Iman dia tak sunyi daripada ragu. Ragu ni apa ni? Syak, zanni, waham. Dia tak yakin. Dia keluk-kelek, dia nak pegang. Sebab apa dia nak pegang? Sebab dia tidak beriman dengan dalil Al-Quran. Orang kata Tuhan tak atas langit. Tak. Pasal ni mereka bodoh. Tuhan tak atas langit. Tuhan tak bertepat. Mari hok tok guru subang so pula. Sebang juga yang salah. Tak mari tok guru yang fahaman lain pula, mai khabar dia pula. Ni kalau dia duduk tengah, hak ni khabar Tuhan duduk atas langit. Hak ni kata Tuhan tak, dia pun ragu, dia pening. Tu itu orang taklid ni. Dah aku nak ikut manusia yang pening aku kata. Dah apa mu ikut manusia, mu kena ikut dalil Al-Quran dan hadis, mu kena ikut ulama sebut. Mu jangan ikut kiri, mu ikut kanan. Dua ni bukan ulama belaka ni. Saing godong mu belaka ni. Mu nak ikut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mu nak ikut ulama pewaris Nabi. Mu nak ikut ulama hak dekat dengan jarak dia dengan zaman Nabi. Kena pergi pandai belaka tu, pergi faham tu. Nak ikut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tentu sekali ulama yang ada sambungan dia muttasil. Guru di atas guru, atas guru, atas guru, gurunya sekian, sampailah kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, sampai pula kepada Imam Abu Hanifah, sampai kepada para sahabat ridwanullah alaihim, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Ni tauhid kita pegang ni sifat 20 ni. Ia dak utuh ni sampai ke Nabi. Waktu mari ialah hok cerdik pandai hok ngaji luar boleh. Tak ada kata. Imam Syafi'i tak pegang sifat 20, Imam Abu Hanifah tak pegang sifat 20. Sahabat tak ngaji sifat 20. Memang dah sifat 20 ada bila. Hak tu tak okey tak nyang. Hak sifat 20 ni hak cicik dia hak buat. Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari ni cicik yang ketujuh daripada sahabat Nabi yang namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Dengar nama sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari ni cicik dia hak yang ketujuh. Di jarak tu 300 tahun, 400 tahun lah. Umur setiap ayah atas ayah tu berapa tak kita perinci lah sini. Jadi yang susung nama sifat 20 ni bermula Imam Abu Hasan Asy'ari. Sebelum dia tak ada nama sifat 20, tapi sebelum dia isi tu sama. Isi tu sama. Isi sama. Isi apa? Al-Quran dan hadis. Isi tu jugalah yang Imam Abu Hanifah beri. Isi tu jugalah yang Imam Abu Hanifah terima dengan Imam Ja'far Sadiq, cicik Nabi. Imam tu jugalah. Isi tu jugalah. Isi di dalam pelajaran sifat 20 tu. Boleh apa nama pun, yang penting tu isi. Yang penting air putih, air boleh diminum. Tak kira lah botol ni botol plastik ke, botol kaca ke, jenis nama cactus ke, jenis nama spritzer ke. Nama apa-apa. Yang penting isi air di dalamnya, air yang daripada sumber dia bersih. Jadi kalau kita ngaji, kalau kita pegang ini dah yang diajar oleh Nabi kepada sahabat. Inilah pegangan sahabat. Jangan kita ragu, jangan kita takut pula. Kalau orang mari rak kita lah, dia mari rak kita. Dia mengaji sifat 20 bukan hak pegangan Nabi dulu ni. Kita pokok kelak. Itu maknanya kita taklid. Kita tak pada martabat ilmu yakin lagi. Kalau kita boleh putus lalu,
Nah, haish, mari belajar warna yang kata dak orang hak kita pegang ni hak Nabi ajar lah ni. Akidah kita ni akidah para sahabat ni yang Nabi ajar ni. Mana kita sudah mencapai tahap ilmu yakin. Ya biar gitu. Biar gitu. Kita ngaji dulu sampai gitulah tu buat. Kalau orang mari tuding kita gitu pun goyang. Ia kedak. Akidah membelajar sekarang ni akidah yang sama dengan Nabi. Mari pula hak ngaji luar negara. Balik ngaji. Anak dara kita hak balik ngaji Mesir. Ia kedak pok. Hak pok pegang lah ni hak Nabi pegang. Apa orang kata gitu? Kita ngaji luar negara. Kita ngaji di Arab. Kita ngaji tanah Arab. Apa masalah tanah Arab? Apa pun kita tanah Arab? Mekah Dinah apa gitu. Kalau kita taklid, kalau kita tak sapa lagi kepada ilmu yakin, kita tak jazam lagi, tak putus lagi, kita pun harap selalu nyemakan sikit-sikit dia terik dia. Ni cerita benar betul. Kampung kita dulu ada orang tua kita yang buat sandaran lah, jadi imam alim lah di surau tu. Kau mana kata alim ngajar tidak, mana sandaran. Sebab tunang tu pokok saudara ni orang ngaji pondok, orang alim gini. Atau anak pergi ngaji ke negeri Arab. Sebut direct tak ni. Atau anak pergi ngaji Madinah, University of Madinah. Ditaja masa tu. Masa belah Terengganu tu Kuzal lah. Kalau alik kita ni mana apa kat Sultan Abu Bakar kita ni dah tu lepasan yang boleh pergi keluar negara lah tu, Azhar ke apa. Ni dia pergi ke Universiti Madinah. Balik Universiti Madinah duduk 4-5 tahun. Balik slow-slow je pergi kaya. Asal ayah baca wirid tak wirid dah. Pasal ayah beri salam pun. Asal ayah bawa piping Yasin malam Jumaat, seluruh dah ayah dah bawa. Macam mana ayah boleh jadi begitu? Dia bukan bab itikad ni bab ibadat. Macam mana ayah? Mudah saja ujah dia. Nabi dah buat, tak ada sandaran hadis Nabi. Habis. Dah ayah nak tolak mana? Dah ayah hantar mungkin ngaji Madinah. Mengaji Madinah, ayah mengaji Kelantan je. Itu satu benda yang menggugak agak tu. Tu baru bab ibadat. Kalau bab akidah memungkinkan. Sebab tu ada kalangan-kalangan kita yang terlibat dengan unit khas lah, gerak apa kita cawangan khas lah berkaitan dengan ajaran sesat, ekstremis. Apa ni, KP Johor kita ni dulu duduk di Pak Meng dia tu dulu. Dia orang ni buat pengajian, buat kajian ni cukup teliti. Pemikiran dan doktrin, fahaman, ideologi yang menyebabkan seorang tu boleh jadi ekstremis, boleh jadi pengebung wani mati, boleh syahid begini sebab apa? Dia sikit-sikit dia masuk. Mula-mula dia masuk tentang perkara yang berkaitan dengan khilaf bid'ah je dulu. Bid'ah. Ni Nabi dah buat, ni Nabi dah buat dia. Tu je. Dia masuk bid'ah dulu. Lepas orang ni dah ada kuat pegangan ni bid'ah, dia akan masuk pegangan takfir pula. Slow je takfir pula. Takfir. Oleh ni kufur. Bila masuk kufur tu kuat dah dengan dia duduk, asal kufur, asal takfir. Dia masuk kepada semangat jihad, golongan pegangan kita saja yang betul. Selain daripada kita ni halal darah dah. Ni yang boleh jadi ni ISIS apa semua ni betul lah. Orang ini asal daripada orang yang tidak ada disiplin ilmu yang betul di atas manhaj ahli sunnah. Dia duduk terpengaruh selalu situ dengan bid'ah dan sebagainya. Ini sejarah dah, boleh kita tengok di sejarah Najat zaman ketika mana beralihnya khilafah tu jatuh di Arab Saudi ni, Arab ni, Mekah Madinah kita jatuhnya khilafah syarif kepada Bani Saud ni, kan banyak ulama-ulama ahli sunnah tu diburu, bunuh dan sebagainya. Sebab apa? Fahaman tu sudah kejap dengan dia. Kita je golongan yang betul. Golongan ni syirik. Golongan ni harus halal darah dia. Bahaya. Tu kajian-kajian yang apa ni cawangan khas lah buat. Baik, jadi jelas kita dah. Pekat kita bukan kata baru akil balik. Nak balik dah. Bukan akil balik, nak balik dah. Tak boleh taklid kita.
Kita kena ilmu yakin. Ilmu yakin, jazam, biar teguh, betul. Tekok ni maksudnya sipu mati. Kena sipu mati semua kita ni. Allah laisa kamisli. Sipu mati dengan apa? Dengan dalil nakli. Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Zat Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Af'al Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa makna? Tidak ada sesuatu pun yang serupa yang sebanding dengannya. Tak ada satu pun boleh mengatasi Allah Taala. Dalil mana tu? Surah apa tahu? Qul Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak apa ingat. Ayat berapa surah apa tahu? Tuan-tuan ingat ni. Saya dah apa ingat ayat tu. Surah apa? Peganglah surah kita duk baca semua. Nah, itu dah situ duduk dalil tauhid. Itu nama surah Al-Ikhlas. Oh, ikhlas betul tauhid kita dengan Allah. Pegang pesan guru kita lah. Lalu laisa kamitsli syai'un itu surah Syu'ara ayat sebelah. Dalam kitab kita ni ada, nak tengok surah kat mana. Sebab kita belek ni supaya lebu sikit kitab kita ni. Tak belek dah lebu. Ada Allahumma salli ala Muhammad. Laisa kamitsli syai'un. Kat mana dalil dia? Buka muka surat. Cepat dah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti saya cari semula. Surah Syu'ara ayat sebelah. Rasa betul dah tu. Kedap. Betul. Muka ke surat 28. Situ ada dalil dia. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yad'uukum fi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tu ayat dia. Surah Asy-Syura ayat 11. Dalam kitab kita ni surat 28. Tu masa kita duk mengaji ilmu sifat 20 hari tu dalil dia duduk situ. Ni pakatah lagi membahaskan furuk-furuk dia lagi. Furuk pun masih dalam skop dasar dia. Situ. Sekurang-kurang pada kita, itulah dalil yang kita boleh pegang. Laisa kamitsli syai'un, surah Asy-Syura ayat 11. Walam yakul lahu kufuwan ahad, surah Al-Ikhlas ayat 4. Tu kita pegang. Dia jadi kejap kita. Mari litasaka kita Tuhan gini, Tuhan dalam bentuk cahaya. Potong lalu laisa kamitsli syai'un. Mari kita Tuhan dalam bentuk segerbang berasa serinya. Potong laisa kamitsli syai'un. Bukan belaka khayal belaka. Apa yang terlintas pada akalmu Tuhan begini khayal. Potong selalu. Walam yakul lahu fa'al. Dia tidak serupa, tak sebanding, tidak dengan sesuatu. Dia maha suci Allah. Maha suci Allah. Dia disebut subhanallah, sehingga tak tercapai akal kita. Yang kedua iman ilmu. Itulah iman ilmu, iman yang berdasarkan dalil-dalil, iman yang kita duk ngaji dah itu tu dengan sifat 20. Mudah-mudahan sekurang duduk sining lah kita, sekurang. Tapi tak berhenti sining ni. Sekurang. Tapi kita rasa kalangan kita ni tak berhenti sining ni. Dia kena najak pergi naik tangga nombor 3. Iman ayam. Dalil situ tak ada dah. Dalil naqli, dalil akli. Kita bahas panjang dah situ itu. Dengan ulama Asy'ariyah Maturidiyah kita disusun dah display. Dalil naqli, Al-Quran hadis, dan dalil akli, dalil akal. Pencerahan, kefahaman akal dengan burhan, dengan petunjuk-petunjuk yang jelas daripada ulama. Yang kita nak capai sekarang ni iman ayan. Ain tu sini bukan iman ayam, bukan iman cak ayam ni. Iman ayan. Iman ayan ni iman dalam bentuk rasa. Ayan ni ainun, asal daripada ainul basirah. Iman dalam bentuk martabat mata hati tu. Perasaan tu. Itu mu tahu. Mu tahu dak aku sayang kamu. Tahu. Dah lepas tu muak dak tahu je. Dah aku tak ada perasaan kamu. Tu nak satu kiasan. Kita tahu orang tu sayang kita, tapi kita tak ada perasaan. Tak ada apa-apa.
Kita tahu orang tu sayang kita, bahawa kita pun sayang juga ke dia. Serta lalu dengan perasaan lalu. Ada apa? Kita nak beri, nak berkorban lalu lah untuk dia. Kita tahu Allah Ta'ala kasih kepada kita, kita tahu Allah Ta'ala cinta pada kita, dan kita mula ada keimanan dalam bentuk perasaan cinta kepada Allah tu. Cinta bukan dalam bentuk akal dah, cinta dalam bentuk perasaan dah dengan Allah. Ni iman dia. Ni hak kita. Ni nak beri pakaian kita sampai ke ngesuk ni. Sekurang-kurangnya nak duduk sini ni, kata guru kami. Sekurang-kurangnya duduklah atas nombor 3 ni. Iman ayan. Apa dia iman ayan? Iman yang diperoleh berdasarkan hati selalu muraqabah pada Allah. Kita nak duduk sini. Ya, kita mati, kita serta rasa Tuhan duduk dengan kita. Hati kita tak pisah dengan Allah. Ni iman ayan ni. Orang yang dah macam mana nak dapat perasaan? Perasaan tidak akan wujud tanpa ingatan. Perasaan itu diperoleh dengan jalan ingatan. Nak mari berasa begitu, nak mari berasa rindu, perasaan rindu kepada akhirat, perasaan rindu kepada Nabi. Tidak boleh mari begitu je, kecuali dengan kita mengingat kepada benda-benda tu. Kita mengingat kepada nikmat akhirat, kita mengingat kepada janji-janji Allah kepada akhirat. Kita mengingat kepada Rasulullah, kita ingat akan jasa Rasulullah, kita ingat pengorbanan Rasulullah, kita ingat janji Rasulullah, kita ingat Rasulullah duk tunggu-tunggu kita. Tuhan buat jadi perasaan kita tu. Dan kita dah ingat benda tu semua, nak mari perasaan rindu pun ke dia. Begitulah qiyah dia. Kita tahu Allah Ta'ala kasih cinta pada kita, Allah beri belaka kepada kita nikmat, Allah beri belaka kepada kita rezeki, nikmat, melihat dan sebagainya, sihat, tumbuh badan, ibadat sebagainya, Allah beri belaka. Kita tahu, tapi kalau kita tak mengingat-ingat kepada benda tu, tidak dapat kita kecap, kita tak ingat Allah, kita tak ingat Allah, kita tak ingat, maka macam mana nak beri perasaan rindu kepada Allah? Tu sipih dia, mudah dia. Jadi daripada ilmu nak dapat kepada perasaan, di situ adanya disebut dengan amal salik ataupun tazkiyatun nafsi. Sebab perasaan-perasaan ni duduk pada hati, ilmu tu duduk pada akal, muraqabah ni duduk pada hati. Macam mana nak boleh muraqabah kalau hati itu penuh dengan zulumat, hati itu kotor? Hati ni ibarat tanah. Macam mana tanah ni nak boleh bercucuk tanam kalau penuh dengan pohon kayu, pokok lalang, tumbuh apa pun kalau semacam dia mapuh neh tu. Orang wi tanah sebidang kita luah, 10 ekar wi kerajaan wi so tanam sawit, tapi kata kena teroka bersih. Tak apa, kita pergi tanam gitu je tu neh sawit. So naik sawit kosong hutang tu jadi. Hati ni kotor. Apa kekotoran hati sini? Zulumat, lala, lupa, cinta dunia, kasih kepada harta benda, kasih pada makhluk. Maka hak ni dia kena bersih, slow buang. Bersih dulu tanah ni, tebah hati. Stacking dulu. Stacking bukan boleh stacking sehari esok boleh nanang lalu. Hari ni duk zikir, duk istighfar, duk selawat, esok nak dapat rasa yang begitu selalu. Ambil masa. Selawat pada Allah, pada Rasulullah, istighfar pada Allah, zikir pada Allah 3 bulan. Lepas tu mari mengadu, tak dapat apa-apa perasaan, tak dapat Ustaz. Kita tanya, umur berapa sekarang? Umur 50. Lupa Allah Ta'ala berapa tahun? 30 tahun lebih dah. Lupa. Dah padang 3 bulan. Tak padang. Kurang-kurang biar sama tara. Lupa Allah 30 tahun. Belajar ingat Allah tu bersih hati 30 tahun. Biar sama tara begitu. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pemurah. Dah 30 tahun. Kalau benar-benar kita dengan ikhlas nak balik pada Allah, hati ni nak ada Allah juga, Allah beri. Tak mustahil bagi Allah 3 bulan tu yang boleh, atas rahmat dia. Tapi asbab musabab kita bercakap tak ada.
Kalau Allah tak kurnia lagi dalam tepoh-tepoh yang begitu sekat, memang adatnya begitu dah. Jadi begitu, kena suci, kena bersih. Dan juga hati ni saya kiaskan juga, saya suka buat kiasan. Hati ni ibarat tanah tempat kita nak gali telaga. Gali telaga. Mana hati ni wajib dibersihkan. Bila kita ada tanah, kita gali nak buat sumur, nak buat telaga ni. Gali sekaki, 3 kaki kau tepuh kerek kau. 7-8 kerek dok naik air lagi ni. Turun kerek dok naik air lagi ni. Air tanah apa lagu ni. Suka dah ngepurung jatang ni sini dah warna kerek dak lagi. Tak tubik. Allah nak beri rezeki dah, bau turun hujan. Hak mu tak ada kerek itulah jadi telaga. Jadi air. Boleh air juga. Kerja mu gali je. Allah nak beri tubik air, Allah nak beri ada air ikut cara mana tu hak dia. Dak tubik mata air, hujan hak atas buat turun. Pernah juga. Kerja kita bersih hati, bersih istighfar, selawat, zikir, bersih. Allah nak beri perasaan, bila Allah nak beri tu hak dia. Kadang tak sebab zikir, kita duduk dalam majlis ulama, kita duduk dalam majlis orang-orang soleh, kita duduk dalam majlis para wali Allah, kita tak tahu pun dalam majlis ni ada para wali. Ada seorang yang martabat dia wali, duduk dalam majlis tu dengan dia. Kalau Allah nak beri perasaan, kitanya boleh. Tapi kalau Allah nak beri tubik melalui hati kita tu tadi, cahaya tu, perasaan tu, asbab daripada jalan riadah, mujahadah, jalan tazkiyatun nafsi tu, itu hak dia. Taruh bagi dia nak beri. Kita usaha sabar, insya-Allah. Antara iman ayam muraqabah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah sama kamu di mana saja kamu berada. Ni perasaan ni tenang ni, dalam duduk dalam majlis ilmu ni rasa duduk dengan Allah. Sabarlah, dah habis-habis lagi 8.5 pun. Nak guna ilmu. Berasa duduk dengan Allah lah. Allah dah habis lagi ni. Pusing mai kok ni juga ustaz. Kalau Allah nak habis lagi ni. Kita nak ngabis tajuk je. Tu je sebenarnya, nak berhenti dah ngabis tajuk. Sesat iman ayan. Ni yang Nabi sebut hadis dia ni. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Iman ayan dan iman hak. Iman hak, iman yang diperoleh dari sebab musyahadah, menyaksikan Allah dengan mata hati. Jadi iman ayan, iman hak ni, ini dua martabat yang disebut hadis Nabi saya baca tadi. Ihsan an ta'budallah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olahnya kamu memandang Allah, seolah-olah kamu nampak kebesaran Allah. Allahu Akbar. Tak nampak kebesaran Allah, tak nampak kita lagi. Nampak kita takbir, nampak kita rukuk, nampak kita sujud. Duduk depan kita olo-olo pinggang lagi, nampak nasi lagi, tak nampak rezeki Allah. Tak je nak mari dalam hati tu, rezeki Allah, ya Allah. Tak nampak kasih sayang Allah. Ke itu maknanya hati kita tu tidak ada cahaya, kurangnya nur, kurang bateri, malap. Jadi dia kena tambah. Sekurang-kurangnya dah kalau tak nampak, Nabi kata fa illam takun tarahu, sekiranya kamu tak nampak Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Taala tu melihatmu. Sekiranya adalah perasaanmu, Allah tengokmu. Ada muraqabah musyahadah ni, dia boleh dimari. Bergantung kepada kekuatan cahaya. Rendah dia pergi muraqabah, tinggi dia pergi musyahadah, tinggi lagi dia sampai pada iman hakikat, terang lagi cahaya tu sampai pada iman yang diperoleh daripada keadaan fana yang lain daripada Allah dan tiada bersaksi kecuali padanya. Fana, hilang wujud diri. Ni disebut dengan wujudiyah, wujudiyah, ataupun kita sebut wahdatul wujud. Boleh jadi juga keadaan iman hakikat. Jadi tu tingkatan dia. Kita nak sampai sekurangnya tangga nombor 3, nombor 4 anugerah, nombor 5 lagilah
Itu hak dia, nak menenggelamkan kita dalam dia. Namun semuanya anugerah Allah Ta'ala berarti. Sekurang jalan ikhtiar kita, perjalanan tauhid nak sampai ke iman ayat. Batu sini baru kita tahu pentingnya kita kena berselawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ini alat mencuci hati, alat membersih hati. Amal-amal sunat, amal ibadat itu penting untuk membersihkan hati. Maka sebaik amal sunat yang kita pilih ialah selawat. Kerana ini amal yang dicinta oleh Allah. Allah kata buat sekali, aku akan berimu 10 kali rahmat kepadamu. Kita minta rahmat Allah, beri hati kita tenang. Allah lindung kita, Allah mudah kita dalam sebarang ujian kehidupan kita dengan selawat ini, insya-Allah. Wallahu wa rasuluhu. Situ dulu yang dapat sama-sama kita mengambil faham, peringatan untuk diri saya, dan insya-Allah kita sambung. Hanya Allah yang memiliki segala apa yang mawjud ni pada minggu yang akan datang, insya-Allah taala, moga tidak ada halangan. Mohon maaf banyak daripada saya atas kelemahan dan kekurangan atas masa yang kita ambil panjang sikit. Tak apalah, kita kira ni buka panggung untuk siri kedua tau. Siri kedua lepas dibuka PKP ni baru kita buka panggung. Hari tu kita makluk tau. Kita tu sikitlah. Kita ambil masa panjang sikit, tak apa, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu subhanahu. Ya, sebelum lupa juga maklum, pengarang kitab ni Wali Al-Malik ni guru saya, mursyid saya. InsyaAllah lah, maknanya kalau kalangan-kalangan kita yang ngaji kitab ni berhasrat untuk nak duduk dalam majlis dia, insyaAllah nanti kita ada susung satu tarikh tu, dia akan turun ke madrasah kita lah, di Cendor, bukan Cenor. Cendor, orang tukar seumur kita. Madrasah mana ustaz? Cendor. Oh Cenor, bukan Cenor, Cendor. Cendor. Ada satu hari nanti insya-Allah dalam bulan Disember ni lah, kita maklum lah, jemput ke lapangan. Tapi kau tinggal pula kuliah sini tau, atau wakil seorang dua pun tak apa dah. Boleh kenal pengarang kitab dalam majlis ni. Yang penting duduk dalam majlis yang mana majlis, kalau majlis bimbingan guru saya ni Wali Al-Malik lebih kepada bimbingan tauhid sufi, majlis zikir, majlis selawat dia, doa-doa munajat dia, barakah. Insya-Allah kita ikhtiar dengan jalan doa. Kalau nak air tawar pun bawa air, majlis zikir kan, majlis selawat, ada air semua, buat ikhtiar rawatan apapun penyakit, insya-Allah. Itu maklumah awal lah, insya-Allah. Bagi yang mengaji kitab dia lah, saya buka lah, insya-Allah. Wallahu a'lam, insya-Allah.